Dengan bangganya kami bawakan kepada anda Forum Ma'al Hijrah. Hijrah ke arah perubahan norma baharu dalam kehidupan. Jangan lupa temu janji anda bersama barisan panel jemputan istimewa. Jumaat 3 September 9 malam. Secara langsung melalui platform Jom Channel. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Perwakilan Penduduk Zon 7 dengan kerjasama MBSA, Jom Amal dan Jom Channel. Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 958. Antara paparan utama. Cerdik pandai yang tak boleh diteladani. Apabila amanah diserah kepada penempur atap. Di manakah prihatin dalam demokrasi yang dirobek? Umpama Maharaja berbaju baharu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam konteks politik negara ini, mereka yang dikatakan golongan bijak pandai, tak kira dari sudut apa sekalipun, tiba-tiba masih boleh terlibat dalam proses pengkhianatan demokrasi atau proses pengkhianatan mandat rakyat, hakikatnya jauh lebih teruk dan lebih hina berbanding dengan mereka yang mungkin tidak boleh dikategorikan atau tidak diharapkan berada dalam kategori yang sama, kata Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin. Jika golongan yang dikatakan cerdik pandai itu juga melakukan kesalahan pengkhianatan proses demokrasi dan mandat rakyat, sama sahaja seperti golongan yang dikira berada di kategori yang kualitinya jauh lebih rendah dari mereka itu. Bagaimanakah kita boleh mengharapkan akan berlakunya perubahan budaya politik ke arah yang lebih baik di negara ini? Soal Hanifah. Beliau merujuk kepada mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang dikhianati oleh pihak yang diberi kemenangan dengan gerombolan penunggang agama dan kleptokrat. Jika pada 9 Mei 2018 seluruh dunia memuji negara ini kerana kejayaan proses demokrasinya, kini dunia yang sama pula sedang mentertawakan kita tatkala sedang menonton live telecast bagaimana proses demokrasi dirobek oleh tangan-tangan yang rakus, ujar bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Kerajaan Pakatan Harapan itu. Mereka yang bertarung di atas pentas demokrasi tetapi tidak mahu pula menerima the verdict of democracy, hakikatnya adalah pemangsa dan parasit kepada sistem itu. Bagi saya, mereka adalah musuh demokrasi sebenar, katanya. Tepat sekali. Gerombolan ini tidak menghargai susah payah rakyat yang merentas sungai dan hutan untuk turun mengundi demi menubuhkan kerajaan yang sah dan dimuliakan oleh dunia. Adakah mereka sedar demokrasi itu secara substansinya adalah suara rakyat? Soal Hanifah. Justru tidak keterlaluan jika Hanifah menyifatkan mereka yang tidak mahu menghormati suara dan keputusan rakyat ini adalah ancaman besar kepada kelestarian demokrasi. Ironinya, mereka kini sedang bercakap kononnya ingin membantu rakyat. What a joke, sindir beliau. Menyentuh mengenai sikap buruk sesetengah cerdik pandai tersebut, Hanifah menegaskan golongan cerdik pandai itu yang Allah SWT kurniakan mereka sedikit nikmat ilmu pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik, sudah tentu diharap boleh membantu memperbaiki kerosakan budaya politik yang tidak baik di kalangan masyarakat kerana ilmu dan pengalaman mereka itu. Malangnya ia tidak berlaku sebegitu. Mereka juga turut berpartisipasi dengan secara rakus merobek nilai-nilai demokrasi. Walaupun tiada nama yang disebut, dipercayai beliau merujuk kepada gerombolan yang merampas kuasa pada hujung Februari tahun lalu. Jika mereka juga menggunakan bahasa rakyat pun 2 kali 5, saya tertanya-tanya, masih wajar dan munasabahkah kita mengharapkan mereka untuk membuat kebaikan atau perubahan? Jika manusia itu tidak berupaya melawan godaan hawa nafsu serakahnya dalam terminologi dan paradigma agama, hakikatnya mereka itu adalah golongan yang jahil walaupun ramai yang mungkin beranggapan sebaliknya, pijasnya. Malang sekali, figura-figura juga diberi pelbagai gelaran seperti Tuan Guru, Murabi Ummah dan sebagainya oleh para pentaksub mereka. Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang menyifatkan mereka sebagai pemimpin yang resis dan penunggang agama demi mencapai nafsu kerakusan politik mereka. Mereka bertelagah sesama sendiri walaupun telah mendapat ghanimah sehingga akhirnya
Kerajaan Perikatan Nasional juga tumbang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Nadwah Ulama Nahdah Jadidah Nunji 2021 membuka tirainya pada 31 Ogos secara webinar bagi membincangkan tentang pandemik global dalam perspektif maqasid syariah pengalaman Malaysia. Untuk menjelaskan maksudnya, Ustaz Ahmad Awang memetik ayat 2 hingga 3 surah Al-Ankabut. Terjemahannya, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Dan demi sesungguhnya, kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Ustaz Ahmad mengambil contoh gerombolan ini berteriak kononnya kerajaan mereka adalah Melayu Islam atau Melayu Islam dalam bahasa Pantai Timur. Tetapi setelah dibantah oleh Presiden MCA, Datuk Seri Wika Siong, sekali sahaja dia memprotes, terus kita tidak dengar lagi gelaran kerajaan Melayu Islam itu. Bukankah itu satu pendustaan dan penipuan yang menyebabkan kemurkaan Allah SWT? Soal Ustaz Ahmad. Allah mengetahui segala yang cuba disembunyikan menerusi pendustaan penunggang agama yang resis ini. Mereka adalah cerdik pandai yang tidak wajar dijadikan teladan kerana lebih menyerupai golongan Ruwaibidah yang melakukan istidraj. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah pandemik COVID-19 harus menginsafkan pemimpin yang telah diamanahkan untuk melakukan penetapan semula perkara-perkara yang perlu dalam tadbir urus negara berteraskan keadilan, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menyerahkan amanah kepada yang ahli dalam bidangnya. Jawatan, pangkat dan kekayaan jangan sampai menukar sifat-sifat mulia insani. Kita sepatutnya mengamalkan sifat merendah diri. Terimalah setiap nasihat, lebih-lebih lagi teguran sebagai peringatan untuk menjauhkan kita daripada hanyut dalam khayalan kehebatan. Titah baginda ketika menyempurnakan Istiadat Convocation Universiti itu kali ke-13 yang berlangsung secara maya pada 23 Ogos lalu. Titah tersebut yang dibacakan oleh Pro-Chancellor USAS Jeneral Besar Tan Sri Dr. Muhammad Zahid Zainuddin juga mengingatkan pemimpin supaya mendalami lubuk hati, menyelami daya fikir agar dapat menginsafi tentang kemungkinan jatuhnya sesebuah identiti politik, kerajaan, negara dan tamadun jika sesebuah negara tidak memiliki cukup persediaan dan kekuatan. Nampaknya apa yang membimbangkan Sultan Nazrin itu menjadi kenyataan apabila Esko Kesihatan Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Muhammad Akmal Kamarudin didakwa gagal melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Ahli Dewan Undangan Negeri Manjoy, Datuk Asmini Awi mempersoal cara dan keseriusan Akmal menjawab segala persoalan ahli Dewan. Kami sangat kecewa dengan prestasi beliau yang ternyata gagal menjalankan tanggungjawabnya memegang portfolio kesihatan. Pelbagai aduan diterima daripada ahli Dewan yang rata-rata melahirkan rasa kekecewaan dengan prestasinya. Antara lain ialah Muhammad Akmal dilihat tidak turun padang membantu Menteri Besar Datuk Sarani Muhammad menangani COVID-19 sekaligus memperlihatkan beliau tidak memainkan peranan sepatutnya, kata Asmuni dalam satu kenyataan. Menurut Asmuni, dalam penggulungan Exco, Akmal hanya semata-mata membaca teks dan gagal untuk menjawab segala persoalan yang dibangkitkan. Jawapan yang dibaca juga tidak menjawab pelbagai soalan yang berkaitan tentang isu kesihatan di negeri ini, ujar pengerusi amanah Perak itu. Beliau bersama ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang yang lain telah mengadakan satu sidang media untuk menyuarakan pandangan mereka bahawa prestasi Muhammad Akmal tidak boleh direstui dan dibiarkan. Kami menghargai komitmen Menteri Besar dan seluruh Esko Kerajaan Negeri Perak, namun kami sangat kecewa prestasi Esko Kesihatan yang sambil lewa menjalankan tanggungjawabnya. Kami menggesa pihak kerajaan membuat rombakan terhadap jawatan tersebut. Ini kerana portfolio kesihatan adalah sangat penting, tidak boleh dibiarkan pemimpin sambil lewa yang tidak berminat memegang jawatan tersebut, jelas Asmuni. Beliau berkata pihak pembangkang mahu tahu usaha kerajaan menangani COVID-19 tetapi beliau ternyata tak tahu apa yang sepatutnya dilakukan selaku Esko Kesihatan. Muhammad Akmal, kata Asmuni, patut turun untuk melawat pusat pemberian vaksin PPV melihat keperluan yang ada, apa kekurangan di hospital dan mengambil tahu kebajikan petugas barisan hadapan. Tapi kita tak nampak dia turun padang, yang turun padang Menteri Besar saja. Beliau gagal laksanakan tugas kalau tak berani atau tidak tahu bertanggungjawab, tak tahu jalankan tugas, elok letak jawatan. Saya gesa beliau letak jawatan diberikan kepada orang lain, tegas Asmuni. Mengapa jawatan yang begitu berat diserahkan kepada Muhammad Akmal dan mengapa beliau menerimanya amat menghairankan dan hasilnya amat menjengkelkan. Nampak sangat beliau hanya mendambakan satu jawatan Exco sehingga sanggup menerima amanah yang bukan haknya.
Kegagalannya menjadi bukti Muhammad Akmal tidak belajar apa-apa setelah diberi amanah yang menjadi tanggungjawabnya. Jauh bezanya situasi ini dengan pembahagian jawatan oleh Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Saari kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan di negeri berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Serdang Dr. Siti Maria Mahmud diberi amanah sebagai pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan, Pemberdayaan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor. Beliau mampu menjawab soalan berhubung dengan isu kesihatan secara spontan sama ada di Dewan Undangan Negeri maupun di hadapan wartawan. Ini kerana jawatan tersebut bukan hanya sesuai dengan kelayakan akademiknya tetapi beliau istiqamah untuk berkhidmat dengan sebaik mungkin. Sementara itu, kes positif COVID-19 di Perak pada 31 Ogos semakin meningkat dari 1,144 kes pada 30 Ogos kepada 1,204 kes. Namun, Muhammad Akmal terkial-kial tidak dapat menjawab sebarang soalan. Bayangkan kalau Perak berhadapan seperti situasi di Selangor. Mampukah Muhammad Akmal menjawab segala persoalan tanpa bergantung teks yang disediakan? Jelas, inilah yang berlaku apabila amanah diserahkan kepada penembus atap. Kebocoran dan kerosakan berlaku di serata ruang rumah. Natijah mensia-siakan kepercayaan Sultan Nazrin yang memberi perkenan kepada jawatan tersebut. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam perutusan khas sependah Hari Kebangsaan ke-64 mengajak seluruh rakyat dalam satu keluarga Malaysia membulat tekad untuk memulihkan negara. Malaysia prihatin, itulah tema Hari Kebangsaan tahun ini. Bagi saya, prihatin ini satu sifat yang kita inginkan dalam diri setiap ahli masyarakat kita. Bila kita prihatin, kita empati dengan kesusahan orang lain. Bila kita prihatin, kita jaga keselamatan dan kesihatan komuniti kita. Bila kita prihatin, kita bersatu hati memerangi musuh negara. Kerana itu, saya menyeru agar kita dalami tema ini dan pupuk sifat prihatin dalam diri kita. Saya pasti dengan keprihatinan kita, Malaysia pasti dapat memutuskan rantaian COVID-19 dan terus kekal aman makmur. Selamat Hari Kebangsaan 2021, katanya dalam Facebook beliau. Dalam hantaran seterusnya, beliau berkata kedamaian yang kita peroleh hari ini adalah hasil perjuangan pahlawan kita hingga ketitisan darah terakhir. Kita sebagai sebuah keluarga Malaysia yang besar perlu mempunyai hati yang luhur, ikhlas dan berjiwa besar untuk menggendong perjuangan yang penuh bermakna ini di dalam sebuah tekad yang harmoni. Di bumi berdaulat ini terkandung anak-anak Malaysia yang tinggi nilai jati diri dan taat setia untuk Ibu Pertiwi, tegasnya. Begitulah kenyataan seorang Perdana Menteri yang terputus daripada realiti kehidupan rakyat. Siapakah yang mencemarkan kedamaian itu? Kalau bukan kalian sendiri yang bersekongkol menebuk atap kerajaan yang ketika itu sedang berperang melawan kemarahan COVID-19. Berdekakah kita apabila demokrasi dirobek? Menurut ahli pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil, kemerdekaan sesebuah negara berarti negara tersebut bebas mentadbir, mengurus dan memimpin tanah air mereka sendiri. Apabila rakyat bebas memilih siapakah yang layak memimpin negara, maka itulah erti kemerdekaan. Apabila rakyat sudah memilih sesebuah parti sebagai kerajaan, maka kerajaan itu mempunyai mandat untuk tempoh sepenggal iaitu 5 tahun dan berhak menentukan dasar dan hala tuju negara mengikut manifesto yang dijanjikan. Jika kerajaan gagal memuaskan kehendak rakyat, maka rakyat akan menghukum pemerintah melalui pilihan raya dan inilah sistem demokrasi yang mesti dipelihara dalam negara yang merdeka, katanya dalam satu kenyataan di Facebook beliau. Bagaimanapun, kata beliau, demokrasi negara yang kita cintai ini dirobek melalui langkah Sheraton yang menumbangkan kerajaan pilihan rakyat. Walaupun rakyat diberi pilihan untuk memilih mana-mana parti politik di bawah perkara 10-1-C Perlembagaan Persekutuan, namun tindakan sebahagian ahli parlimen melompat parti dengan tujuan untuk menjatuhkan kerajaan yang dipilih rakyat adalah satu perbuatan yang mengkhianati kesucian demokrasi, tegas ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu. Beliau berpendapat jika diwujudkan akta anti lompat atau peraturan recall election sekalipun, perbuatan khianat untuk menjatuhkan kerajaan ini masih boleh berulang selagi mana pemikiran dan political will untuk memelihara demokrasi tidak dipegang erat oleh ahli politik. Dalam hubungan ini, tema kemerdekaan Malaysia prihatin itu amat bersesuaian agar rakyat menginsafi bahawa perbuatan ahli politik yang mengkhianati prinsip demokrasi adalah tidak boleh diterima sama sekali. Kita tidak akan menikmati kebebasan jika pilihan yang kita lakukan dalam pilihan raya boleh diubah melalui siri pengkhianatan lompat parti seperti ini, ujar Faiz. Malangnya, pengkhianat-pengkhianat itu diterima sebagai sebahagian daripada kabinet yang baru dibentuk oleh Ismail Sabri.
Ini menjadikan seruannya tentang pembentukan sebuah keluarga Malaysia yang besar, yang prihatin, yang mempunyai hati yang luhur, ikhlas dan berjiwa besar. Umpama bunyi tong kosong yang kuat tetapi hanya satu kebisingan yang tidak bermakna. Di manakah prihatin itu apabila yang rakyat nampak hanyalah sebuah kabinet XXXL kitar semula dan figura-figura yang gagal terus dilantik menjadi menteri? Di manakah prihatin itu apabila dana pembendaharaan negara hasil daripada cukai rakyat diambil untuk memelihara kehidupan para menteri dan timbalan menteri yang gagal? Ini bukan demokrasi tetapi hipokrasi. Prihatin pula sekadar hawa tinggal yang menjadi bahan tawa sahaja. Merapu apa Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang ketika beliau mengalu-alukan Kabinet Keluarga 69 yang baru dibentuk oleh Perdana Menteri Barisan Nasional Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Hadi Awang dalam tulisan siri minda Presiden PAS pada 30 Ogos bertajuk Selamat Bertugas Kabinet Baru, Tekun dan Beristiqamah berkata bahawa tanpa diragukan lagi Kabinet Ismail Sabri merupakan kesinambungan daripada tugas yang telah dilaksanakan oleh Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin. Kerajaan Perikatan Nasional gagal dijatuhkan melalui cara tebuk atap oleh Pakatan Harapan dan gerombolannya yang terus-menerus berpolitiking ketika rakyat berada dalam kecemasan bagi menghadapi pandemik COVID-19 dan kesannya terhadap kehidupan mereka, tulisnya. Beliau juga menyeru agar tuduhan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional gagal menangani COVID-19 yang menurutnya sebagai bencana yang menjadi ketentuan Allah SWT kepada seluruh dunia. Hal ini demikian kerana kemampuan kita sekadar berikhtiar untuk mengatasi masalah rakyat yang sudah menunjukkan tanda-tanda positif yang memberangsangkan. Apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sama sekali berbeza daripada Kerajaan Pakatan Harapan yang tidak menunaikan janji yang mampu ditunaikan oleh mereka. Lebih-lebih lagi ketika belum berlaku penularan pandemik COVID-19, tegasnya. Namun ayat-ayat Hadi itu sudah jelas menunjukkan betapa bercelarunnya minda Presiden PAS itu. Satu dunia tahu kerajaan yang dibentuk pada 1 Mac 2020 oleh Muhyiddin adalah menerusi tebuk atap dengan menjatuhkan pemerintah yang sah dipilih oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14. Satu dunia tahu naratif yang dibawa oleh PAS ketika menjatuhkan kerajaan yang sah ialah Islam terancam, Melayu terancam dan institusi istana terancam. Semua itu berlaku kerana di dalam Kerajaan Pakatan Harapan ada DAP yang didakwa Hadi meminggirkan Islam serta mahu mengubah perlembagaan persekutuan. Namun tidak ada satu bukti pun yang boleh menyokong dakwaan Presiden PAS itu. Kalau ada, sudah tentu ramai pemimpin Pakatan Harapan didakwa kerana menderhaka kepada pemerintah. Bagaimanapun, siapakah yang sebenarnya menjadi penderhaka? Satu dunia menjadi saksi penderhakaan Perikatan Nasional yang di dalamnya ada PAS. Sebaliknya, Hadi mendakwa, di samping itu kemenangan yang dicapai oleh PH adalah sangat rapuh bersama janji mereka yang tidak boleh ditunaikan. Janji bohong yang bertujuan menggula-gulakan rakyat semata-mata bagi mencapai kemenangan yang mentah sehingga ia menyesatkan fikiran para pendukungnya. Adapun tuduhan PH bahawa kerajaan PN telah gagal merupakan satu pembohongan kerana tugas yang dipikul belum lagi selesai dan kerjanya masih lagi dalam perjalanan. Sepatutnya mereka tunggu sehingga masa penamatnya. Mungkin benar ada janji Pakatan Harapan belum dapat ditunaikan kerana bukan semuanya boleh dilaksanakan dalam 22 bulan. Namun, Hadi dan pasukan tebuk atap yang didukungnya tidak memberi peluang kepada Pakatan Harapan untuk menunggu sehingga masa penamatnya, iaitu pada tahun 2023 apabila pilihan raya umum ke-15 dijalankan, sebagaimana beliau menuntut supaya peluang itu diberi kepada Perikatan Nasional. Mengapa Hadi tidak boleh menggunakan kayu ukur yang sama untuk menilai Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional? Jawabnya, kerana gerombolan yang didukung Hadi mengamalkan sistem dua darjat yang menyimpang daripada keadilan dan demokrasi. Integriti jauh sekali. Ini dapat dilihat apabila beliau sendiri yang memegang jawatan Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, kononnya untuk membawa pelaburan dari negara tersebut, gagal membuktikan di Parlimen akan kewujudan pelaburan berkenaan dibawa oleh Presiden PAS itu. Biarkan anjing dan serigala menyalak, namun perjalanan musafir hendaklah diteruskan, kata Hadi memetik satu ungkapan pepatah Arab. Rakyat yang mengundi ahli Parlimen Pakatan Harapan bukan anjing mahupun serigala secara analogi mahupun realiti. Kerajaan Perikatan Nasional juga bukan musafir. Kalian adalah penebuk atap yang menggunakan pelbagai cara untuk kekal berkuasa, termasuk melalui scheme of things dan ugutan terhadap ahli parlimen pembangkang selain mahu menjadi autokratik menerusi darurat.
Setelah melemparkan pelbagai tuduhan tidak berasas terhadap Pakatan Harapan, Hadi tanpa rasa malu mengajak pembangkang menyokong gerombolan tebuk atapnya dengan menggunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebahagian ayat 2 surah Al-Maidah yang terjemahannya, dan hendaklah kalian bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kalian bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan permusuhan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Sedangkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut tiada kaitan dengan senario pelantikan kabinet kita semula yang dilakukan oleh kerajaan sekarang. Justru ingatlah kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang sama pada ayat 8 selepas ayat kedua itu yang terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat itu jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang sifat kebencian terhadap sesuatu kaum, iaitu kumpulan, sehingga tidak berlaku adil. Satu dunia tahu yang menjatuhkan kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional yang dijunjung oleh PAS iaitu ialah UMNO yang turut menjaja naratif kerajaan gagal. Kenapa Pakatan Harapan pula yang dibalun seumpama anjing dan serigala? Meminjam istilah pengarah komunikasi amanah, Khalid Abdul Samad, Hadi umpama maharaja yang berbaju baharu. Itulah yang sedang diperhatikan oleh seluruh dunia. Bukan sekadar rakyat yang memerhati, tapi seluruh dunia kini memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmi Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.